Bagi saya, isu perkauman ni makin memburuk dan ketegangan antar kaum ni semakin meningkat. Dan ahli politik seperti saya pernah katakan, ahli politik haruslah memainkan peranan sebagai orang tengah untuk memupuk persefahaman, bukan merumikan masalah lagi. Kalau you champion untuk satu kaum dengan cara yang baik, jangan champion sampai mengintimidasikan kaum yang lain. Ini akan mencetuskan satu keadaan perkauman yang lebih teruk. Minta maaf, semakin hari semakin rendah rating yang kita boleh berikan, kerana setiap hari orang bercakap tentang kaum masing-masing, orang bercakap tentang suku masing-masing. Yang saya fikir semangat Malaysia 16 September nanti adalah suatu semangat untuk semua orang rakyat Malaysia. Perlu ada satu jiwa bahawa kita adalah Malaysia first, iaitu diri kita, keluarga kita dan seluruh orang keliling kita adalah untuk negara ini. Jadi kita meletakkan negara adalah tempat yang paling utama, maka kita akan mengedepankan kepentingan negara lebih daripada kepentingan lain. Sebab itu, bagi saya dalam keadaan hari ini, malangnya masih ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan memainkan sentimen perkauman dan sebagainya untuk kepentingan peribadi. Sebab itu, sebagai contoh, selagi ada pihak yang menggunakan sentimen ini untuk berkuasa, mengapi-ngapikan sentimen perkauman, maka bagi saya masih banyak ruang untuk kita mainkan peranan. Kita kena tolak pemimpin yang mewujudkan dua darjat, pemimpin yang masih mengekalkan sifat-sifat buruk. Semakin berkembang, teknologi semakin maju, tetapi apa yang kita boleh lihat di luar sana, isu perkauman sering kali dimainkan dan malahan tidak salah jika saya nyatakan semakin memburuk. Ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh ahli-ahli politik di luar sana yang mana jagoh untuk memainkan isu perkauman, mengapi-ngapikan rakyat Malaysia untuk mendapat undi dan sokongan, yang mana hari ini mereka bercakap soal kaum, bercakap soal bangsa tanpa memikirkan perasaan bangsa lain. Kemudian bila tiba hari undi, mereka pula meminta-minta undi daripada bangsa yang lain. Jadi kita sebagai rakyatlah, kita jangan termakan kata-kata buruk ataupun hasutan-hasutan ahli politik yang sentiasa memainkan isu perkauman untuk mendapat undi. Mereka ni nak mencipta kesenangan mereka saja tanpa memikirkan apa yang terpaksa dihadap oleh masyarakat di bawah. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang dikurniakan akal fikiran seharusnya boleh berfikir. Okey, ambil poin yang saya nyatakan tadi bahawasanya jika kesalahan ataupun keburukan itu dilakukan oleh seseorang individu, maka kesalahan itu adalah kesalahan individu, bukan kesalahan agama, bukan kesalahan bangsa. Satu-satunya jalan untuk kita kukuhkan perpaduan sebenarnya perlu bermula dengan kita, bermula dengan rakyat. Sebab kata orang lama, tak kenal maka tak cinta. Kita lebih kenali antara satu sama lain, dan maka tanamlah benih kecintaan. Dan dengan cinta antara rakyat, pastinya ia akan diterjemahkan menjadi cinta kepada negara. Racial politics in Malaysia is getting, day by day, is getting even worse because everything that has been racial discrimination been said, it has been publicized by the media, it has been carried out, it's been seen by the young to the old in Malaysia. So I think that instead of discriminating someone racially, I think the politicians in Malaysia should focus on how to develop the community through unity and also to popularize the Rukun Negara. You know, if we all followed Rukun Negara seriously, we wouldn't have any racial issues. This goes to all politicians. Look at Sabah and Sarawak. You know, they're so united. They don't racially discriminate anyone.